Assalamualaikum kawan-kawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شؤول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah pada pagi ini pada tanggal 24 November 2021 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir
1443 Hijriah, iaitu pada hari Rabu ni. Alhamdulillah, masih lagi Allah berikan kita kesempatan, peluang, masa, kelapangan, kemudahan, kesihatan, ya, kewangan dan sebagainya. Sehingga Alhamdulillah dapat lagi kita bersama keudara di dalam Google Meet untuk bersama di dalam kelas pengajian Tajwid Al-Quran di dalam komuniti azzubar.com. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada minggu lepas kita dah habis. Ya, dah habis dalam bab hukum-hukumat. Ingin saya ulangi kembali bahawa tajwid itu terbagi kepada 3 bahagian. 3 bab. Bab pertama iaitu berkenaan dengan huruf, yang mana ilmu tentang huruf ni ada 2. Yang pertama dipanggil ilmu makhraj huruf, yang kedua dipanggil dengan ilmu sifat huruf. Maknanya bab pertama kita dah selesai. Dan bab kedua ialah bacaan panjang 2, 4, 5, 6 harkat, iaitu keluarga mad yang ada 17. Pun alhamdulillah kita dah selesai. So mulai pada hari ini kita akan masuk dalam bab yang ketiga, iaitu bacaan dengung dan idgham. Ya, bab ketiga ni berkenaan dengan bacaan dengung dan idgham. Ya, okey. Oleh kerana kita dah masuk dalam bab ketiga ini, maka bab ketiga ini insya-Allah kita pertama-pertamanya kita akan masuk dalam keluarga hukum mim mati. Ya, kita sebut keluarga mim mati. Ya. Kenapa kita sebut keluarga? Kerana hukum mim mati ini dia ada 3 beradik. Ada berapa beradik? Ya, ada 3 beradik. Hukum mim mati ada 3 beradik. Yang pertama iaitu idgham syafawi. Yang kedua ialah ikhfa syafawi. Yang ketiga ialah izhar syafawi. Ulang sekali lagi. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama idgham syafawi, nombor kodnya nombor 18. Yang kedua ikhfa syafawi, nombor kodnya nombor 19. Yang ketiga izhar syafawi, nombor kodnya adalah nombor 20. So ini adalah nombor kod. Ya, 18 idgham, 19 ikhfa, 20 izhar. Okey. Untuk itu mari kita lihat bahawasanya ketiga-tiga beradik ini telah diberikan masing-masing punya harta. Ya. Saya nak mudah fahamkan tuan-tuan puan-puan ibu ayah sekalian. Kita sebut untuk nak mudah faham, maka setiap hukum tajwid di dalam keluarga mim mati ini telah diberikan hak milik harta masing-masing. Ya, masing-masing tak akan ambil harta orang lain. Dia ambil harta dia sahaja. Dan setelah pemberian diberi. Bagaimana? Okey, mari kita lihat. Mim mati terbagi kepada 3. Yang pertama idgham syafawi. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga izhar syafawi. Ini 3 beradik. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Jadi syafawi, apa arti syafawi? Bibir. Ya. Yang mana hukum mim ini bila sebut huruf mim, mim adalah makhraj bibir. Betul kan? Kita dah belajar dah. Makhraj mim adalah makhraj bibir. Maka hukum-hukum yang berkaitan dengan mim diletakkan dengan nama syafawi. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Ya, baik. Keluarga tiga beradik ini iaitu apabila mim mati, kalau idgham syafawi bertemu dengan mim. Ya. Mim mati bertemu dengan mim. Yang mana mim kedua ni dalam Al-Quran dia dah bertasydid. Ikhfa syafawi pula iaitu mim mati bertemu dengan huruf ba. Manakala izhar syafawi iaitu mim mati bertemu dengan 26 huruf. Ya, huruf hijaiyah ada berapa? 28. Huruf hijaiyah ada 28. Jadi 28 tolak mim dan tolak ba, maka bakinya adalah 26.
Ya, bermaksud izhar syafawi lah huruf yang paling banyak sekali. Ikhfa syafawi hurufnya mim sahaja. Ikhfa syafawi hurufnya ba sahaja. Manakala izhar syafawi ada 26 iaitu selain daripada ba dan selain daripada mim. Inilah tiga beradik hukum mim. Sebab itu saya memang suka panggil keluarga mim mati. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita kenal apa tanda ikhfa syafawi. Tanda ikhfa syafawi iaitu mim pertamanya tak ada baris. Tak ada baris apa-apa, dia kosong. Di depannya ada mim yang bertasydid. Ya? Tanda ikhfa syafawi pula iaitu mim pun tak ada baris juga. Tetapi di depannya ada huruf ba. Ba ni tak kira baris atas ke bawah ke depan. Okey? Yang penting mim matinya tak ada baris. Tetapi izhar syafawi, mim matinya ada baris mati. Ya, izhar syafawi ni, mim matinya ada baris mati dan dia pasti bertemu dengan salah satu daripada 26 huruf tersebut. Okey, so ulang sekali lagi. So, ulangan ni nak kena ingat betul-betul tanda ni. Tanda ikhfa syafawi kita akan jumpa dalam Al-Quran iaitu mim yang tidak ada baris, mim kosong. Di depannya ada mim yang bertasydid. So ini dipanggil idgham syafawi. Tanda ikhfa syafawi iaitu mim juga tak ada baris. Mim ni kosong, tak ada baris apa-apa. Di depannya ada huruf ba. Ba ni tak kisahlah baris apa, baris bawah ke hadapan ke atas. Tapi kebiasaannya ba ni berbaris di bawah. Dan tanda izhar syafawi pula, mim matinya memang jelas ada tanda mati. Mim sukunnya memang jelas ada tanda sukun. Yang mana ianya pasti bertemu dengan 26 huruf hijaiyah. Jadi inilah tanda ikhfa syafawi, tanda idgham syafawi, tanda ikhfa syafawi dan tanda izhar syafawi. Sekarang kita dah kenal nama, dah kenal tanda. Apa cara bacaannya pula? Idgham bacaannya ialah memasukkan beserta dengung. Memasukkan beserta dengung. Itu dia. Memasukkan beserta dengung. Ikhfa syafawi bacaannya dengung. Izhar syafawi bacaannya jelas. Nampak? Nama idgham syafawi. Tanda mim tak ada baris bertemu dengan mim bersabdu. Bacaan memasukkan beserta dengung. Nama ikhfa syafawi. Tanda mim tak ada baris bertemu dengan huruf ba. Bacaan dengung. Bila sebut dengung dia pasti 2 harakat. Ya? Dengung 2 harakat. Izhar syafawi. Nama izhar syafawi. Tanda mim mati yang ada baris mati bertemu dengan 26 huruf. Bacaannya jelas. Bacaan apa? Bacaan mim. Bacaan mim ni dimasukkan dalam mim ke depan dan didengungkan 2 harakat. Bacaan mim ini mesti didengungkan 2 harakat. Bacaan mim ini mesti dijelaskan. Ya, soalan sekali lagi, bila sebut bacaan ini, cara baca ni ialah pada mim. Cara baca dengung ni ialah pada mim ni. Cara baca jelas ni ialah pada mim yang ini. Ya, bukan pada 26. Ya, dengung ni bukan pada ba, tapi dengung ini pada huruf mim. Memasukkan beserta dengung ni bukan pada mim depan ni, tapi mim yang di belakang ni dimasukkan sekali ke hadapan huruf yang bertasydid. So, tuan-tuan puan-puan ibu ayah sekalian, sila buat ringkasan ini di dalam buku catatan masing-masing. InsyaAllah. Boleh buat ya. Tulis dalam buku catatan masing-masing. Ini peta minda. Kalau boleh buat cantik lagi, lawa lagi, lagi bagus. Contoh ni nak buat gambar apple ke, yang ni nak buat gambar durian ke, ni nak buat gambar manggis ke. Kan? Atas kreativiti masing-masing lah. Sebab peta minda ni, minda masing-masing je yang tahu macam mana dia yang disuka. Tulis dulu ya. Tak apa, saya tunggu. Tulis dahulu benda ini. Saya tunggu, insya-Allah.
Kalau rasa lama nak tulis, ambil gambar dulu. Kan? Ambil gambar ataupun screenshot dulu. Nanti ada masa-masa free, catat semula, tulis semula dalam buku masing-masing, insya-Allah. Sambil tu, kalau ada apa-apa soalan, boleh utarakan. Ya, misal kata adalah soalan, boleh utarakan pada saya, insya-Allah saya cuba jawab. Siap dah? Dah Ustaz. Sudah. Okey, baik, alhamdulillah ya. Baik. Sekarang mari kita bincangkan satu persatu. Tiga beradik ni, mari kita ambil abang longnya dulu, iaitu idgham syafawi. Idgham syafawi, nombor kodnya adalah nombor 18. Asal nombor 18 itu adalah idgham syafawi. Asal idgham syafawi itu adalah nombor 18. So dia tak boleh nak lagi itu. Ya. Okey. Apa arti idgham syafawi? Idgham artinya memasukkan, syafawi artinya dua bibir, syafatain, ya, memasukkan dua bibir. Memasukkan makhraj mim yang pertama ke dalam makhraj mim yang kedua. Memasukkan makhraj mim mati ke dalam makhraj mim di hadapannya. Jadi berlakulah idgham, memasukkan bunyi makhraj mim yang berbaris mati ke dalam mim hadapan dia. Itu dipanggil idgham. Memasukkan idgham dia, maksudnya memasukkan makhraj mim pertama ke dalam makhraj mim kedua dan duduk dalam mim kedua tu selama 2 harkat. Duduk dalam mim kedua tu selama lebih kurang 2 saat. Itu dipanggil idgham dan dengung 2 harkat. Ya, berlakunya idgham. Idgham apa? Idgham bibir masuk ke dalam idgham bibir. Mim dengan mim sama makhraj dia kan? Idgham bibir ni, bibir bunyi makhraj bibir ni diidghamkan, dimasukkan ke dalam makhraj bibir mim yang kedua dan tutup bibir tu selama 2 harakat. Itu dipanggil memasukkan 2 bibir. Maksudnya memasukkan 2 huruf makhraj bibir yang sama. Okey, jom kita lihat teori. Memasukkan mim mati ataupun mim sukun ke dalam mim di hadapannya, iaitu bertanda tasydid. Ya. Mim pertama tak ada baris, mim kedua ada tasydid. Ini contoh. Mim pertama tak ada baris apa-apa, mim keduanya bertasydid. So bagaimana nak baca? Dengung 2 harkat. Ya, dengung 2 harkatnya dan bibir adalah rapat. Dengung 2 harkat dalam keadaan bibir yang ditutup rapat. Jadi selama 2 harkat, 2 saat itu, udara dan bunyi akan keluar kot hidung. Ya, udara dan bunyi yang keluar kot hidung telah dipanggil bunyi dengung. Ya, bunyi yang keluar kot hidung selama lebih kurang 2 saat itulah dipanggil bunyi dengung. Sebab dengung itu bunyinya di hidung. Dengung itu bukan bunyi di mulut. Dengung itu bukan bunyinya di halkum, tetapi dengung itu bunyinya di hidung. Boleh insya-Allah? Okey, jom kita lihat contoh dia. Nampak kan? Mim tak ada baris bertemu dengan mim bertasydid. 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 Mim tak ada baris bertemu dengan mim bertasydid dan mim tak ada baris bertemu dengan mim bertasydid. Nampak kan? Okey. Kalau kita ikut bacaan Arab biasa, ayat ini berbunyi fa'an qadhakum minha. Itu bahasa Arab biasa. Tetapi bahasa Al-Quran yang wajib kita baca ialah fa'anqadhakum, 2 harkat. Kum minha. Kum,
Dua harkat. Minha, min bunyinya pada harkat ketiga. Yang ini pula, kalau bahasa Arabnya, wahum muhtadun. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, yang wajib kita baca, iaitu tak boleh kita baca Quran tanpa ada tajwid. Kalau kita baca Al-Quran tanpa bertajwid, bermaksud kita bukan baca Al-Quran. Kita sedang baca bahasa Arab. Tetapi kalau kita nak baca Al-Quran, dia mesti ada tajwid. So di sini bila menjadi bahasa Al-Quran, maka bibir ditutup rapat selama dua harkat. Contoh, wahum bunyi pada harkat ketiga. Wahum muhtadun. Contoh ayat ketiga, di dalam bahasa Arab ia dibaca dengan lahum mastata'tum. Lahum mastata'tum. Itu bahasa Arab. Tetapi bahasa Al-Quran, hum ini kena tutup rapat bibir selama dua harkat. Contoh, lahum mas, bunyi mas tu pada harkat ketiga. Lahum mastata'tum. Okey. Contoh yang ini, dalam bahasa Arab ia dibaca dengan at'amahum min ju'. Itu bahasa Arab. At'amahum min ju'. Itu bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa wahyu tak boleh baca begitu. Ya, dia ada SOP dia, iaitu mim yang bertemu dengan mim ini mesti ditutup rapat bibir selama dua harkat. Contoh, at'amahum min hum mi itu bunyi pada harkat ketiga. Dengar sekali lagi. At'amahum min ju'. Contoh ayat yang kelima, kalau dalam bahasa Arab ia dibaca dengan wa antum muslimun. Wa antum muslimun. Wa antum muslimun itu bahasa Arab. Tetapi bahasa wahyu tak boleh disebut begitu. Dia mesti ikut tajwidnya. Wa antum nampak bibir ditutup rapat selama dua harkat. Mus bunyi pada harkat tiga. Wa antum muslimun. Berikutnya contoh yang ketiga, di dalam bahasa Arab ia disebut walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Tetapi dalam bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab wahyu tak boleh dibaca begitu. Mesti didengungkan mim ni selama dua harkat. Jadi bunyinya menjadi walakum ma. Bunyi ma tu pada harkat ketiga. Walakum ma kasabtum. Boleh insya-Allah. Boleh ya? Baik, sekarang jom ikut saya baca contoh ni. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. فأنقذكم منها. Cuba. Yes, tu dia ya. Berikutnya. Wahum dua harkat. Muhtadun. Ha? Lahum mastata'tum. Dengar sekali lagi. Lahum mastata'tum.
Lahum. Cuba. Lahum mastata'tum. Hati ya, pastikan ni dua harakat. Jangan baca lahumma, tak cukup. Lahumma baru satu harakat. Lahumma baru satu harakat. Dia mesti dua. Lahum, lamakan sikit iaitu dua harakat. Lahum mastata'tum. Cuba. Lahum mastata'tum. Ikutnya. At'amahum min ju'. Cuba. Sekali lagi ya, pastikan hum ni lama ya. Lamanya dua harakat. At'amahum min ju'. Cuba. Baik, berikutnya. Wa antum muslimun. Cuba. Muslimun. Baik. Berikutnya. Walakum ma kasabtum. Cuba. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Alhamdulillah. Itulah cara bacaan idgham syafawi. Ya. Baik, sekarang jom kita pergi pada ayat-ayat contoh yang idgham syafawi yang ada dalam ayat-ayat di bawah tersebut ya. Okey, jom kita lihat. Kan? Di sini mim tak ada baris bertemu dengan mim bertasydid. 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 Okey? Okey. Sekarang ni saya mungkin nak buka minda sikit lagi. Mengapakah mim pertama tak ada baris dan mim kedua tu dia bertasydid? Asalnya ialah mim pertama ni ada baris mati. Asal dia. Dan mim kedua ni asalnya tak ada tasydid. Ya, soalan sekali lagi. Asalnya mim pertama ni ada baris mati. Dan mim kedua ni tak ada tasydid. Soalannya, mengapa mim pertama ni tiba-tiba tak ada baris dan mengapa mim kedua tiba-tiba bertasydid? Siapa boleh jawab? Boleh ya? Baik, saya tolong jawabkan. Okey, puncanya ialah kerana mim pertama ni telah diidghamkan ke dalam mim kedua. Oleh kerana mim pertama ni dah dimasukkan ke dalam mim kedua, bermaksud mim pertama ni dah tak ada. Sebab itu bila huruf tu dah tak ada, dia akan kosongkan, dia tidak letak ada apa-apa baris pun sebab dah tak ada. Jawapan kedua, kenapa pula mim kedua ni bertasydid? Kerana tasydid itu menunjukkan ada dua huruf. Ada double huruf. Apa saja huruf yang bersabdu atau apa saja huruf yang bertasydid, ia menunjukkan double huruf, dua huruf. Sebab mim yang pertama ni dah dimasukkan ke dalam mim yang kedua. Bermaksud dalam mim kedua ni ada berapa mim? Ada dua mim. Oleh kerana dalam mim kedua ni dah ada dua mim, maka diletakkan tasydid, sabdu. Sebab itu dalam mim kedua itu mesti dilamakan selama dua harakat bertepatan kerana dia ada dua huruf. Ya, soalan sekali lagi. Sebab itu mim kedua ini mesti dipanjangkan bibir itu ya. Bibir ditutup rapat dia selama dua harakat kerana di situ, di dalam mim bertasydid itu ada dua huruf mim. Menunjukkan dua harakat. Kan? Nampak dua harakat. Jadi,
Ini bunyi mim pertama, ini bunyi mim yang kedua. Boleh insya-Allah ya? Boleh. Jangan pening. Yang Ibu Ayah tolong jangan buat muka macam periksa. Lambat lagi periksa. Senyum sikit. Tahulah hujan mendung, ya. Janganlah mocok pula. Ya. Senyum sikit. Gitu. Barulah seronok sikit nak ngajar. Okeylah Ibu Ayah, jom ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا أولادهم من الله شيئا. Cuba. ولا أولادهم من الله شيئا. Tak sama, tak ya, tak seya, tak sekata. Ada yang slow 40 km sejam. Ada yang laju 70-80 km sejam. Cuba kita paling kurang buat 50-60 km sejam saja. Jangan lebih pada tu, jangan kurang pada tu. Ya, sama-sama ya. Sekali lagi. Kenapa berulang-ulang suara saya ni? Bergema Ustaz. Bergema kan? Saya nak tutup mute saya ni sekarang. Orang tak dengar pula. Bukan Ustaz. Baik. Ustaz kat sana. Dengarkan. Wala auladahum minallahi syai'an. Cuba satu, dua, mula. Yes, itu dia. Alhamdulillah. Berikutnya ayat kedua. Dengarkan. Fi qulubihim ma. Nampak dua harakat. Bihim ma. Ulangi sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Cuba ya, satu, dua, mula. في قلوبهم مرض فزادهم مرضا. Ya, sekali lagi ya, dengarkan betul-betul sebab saya tengok masih ada yang terbabas. Hati-hati baca Quran, jangan terbabas. Terbabas itu menunjukkan kita sedang diganggu oleh syaitan. Ya, sebab itu Allah berpesan, fa idza qara'tal Quran fasta'izu billahi minasyaitonir rajim. Allah sebut dalam Al-Quran, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan aku daripada syaitan yang direjam, kata Allah SWT. Ya, so hati-hati. So kat sini pastikan tutup bibir selama 2 saat, 2 harakat. Dengar sekali lagi bacaan saya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Satu, dua, mula. في قلوبهم
Itu dia ya. Jadi Allah kata di dalam hati mereka ada penyakit, marid, penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan lagi sakit hati mereka. Itu di bawah. Kenapa hati? Sebab hati adalah tempat letaknya roh. Kenapa hati? Sebab hatilah tempat pandangannya Allah kepada kita. Kenapa hati? Sebab hati ini channel hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang membuatkan tindakan tersebut, yang memberi arahan bertindak, ataupun yang memutuskan arahan. Yang memutuskan arahan adalah hati. Akal berfikir betul ke salah, betul ke salah. Yang putuskan hati. Maka hatilah tempat pandangan Allah. Allah kata di dalam hati mereka dah ada penyakit, lalu aku tambahkan lagi sakit hati mereka, kata Allah SWT. So harap-harap kita tak termasuk dalam golongan ini. Ya, oleh kerana itu kena baca betul-betul kat sini. Siapa tak baca betul kat sini, bermaksud hatinya sedang sakit. Ya, bermaksud hatinya sedang sakit. Okey, saya ulang sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. 1, 2, mula. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Itu dia ya. Baiklah, berikutnya contoh ayat ketiga. Ayat ketiga ni agak panjang, tapi saya rasa mungkin boleh kot, ya. Baik, saya buat bacaan berhenti tengah-tengah. Cuba dengar. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Okey, saya nak tanya agak-agak sampai tak nafas kalau buat macam tu? Sampai tak nafas? Bak patah balik ambil pada ittaqu. Boleh ke? Ke nak berhenti macam ni? Sebab contoh kedua pula. Contoh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة. Mana rasa lebih selesa nafas cara pertama tadi yang dengan kedua cara kedua? Ustaz. Ya? Yang kedua kot. Cara kedua ya. Okey, baik. Yang kedua. Baik, kita ambil cara kedua. Baik, dengar sekali lagi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة. Baik, dalam kiraan 3, 1, 2, mula. Ya
Baik, berhenti. 1, 2, mula. Wahidah. Ya, majoriti baca di sini betul. Majoriti baca di sini betul. Cuma ada kat sini tak betul, ada kat sini tak betul. Tapi yang ini majoriti suara saya dengar bacaan dah betul. So, yang penting yang kita dah belajar. Yang kita belum belajar ni tak apa. Saya maafkan lagi, ya. Tapi yang dah belajar ataupun yang sedang belajar itu yang perlu diperbetulkan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Berikutnya contoh ayat yang keempat. Dengarkan. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تعلمونهن مما علمكم الله. Ya. Jadi saya wakaf bacaan saya tadi dekat sini. Wakaf kat situ dan saya berpatah balik ambil tu'allimu. Ini kalau kita dah belajar dalam kelas tahsin wakaf ibtidak, iaitu kita berhenti selepas kata sendi fi'il mudhari', ta ataupun ya fi'il mudhari'. Kan fi'il mudhari' ada dua kan tanda dia, ta ataupun ya, kat sini ta. So bila saya wakaf selepas kata sendi, bila saya nak start balik bacaan, bila saya nak ibtidak semula bacaan, saya berpatah balik ambil kata sendi fi'il mudhari' ni, baru saya sambung sampai habis ayat. Jadi dengarkan sekali lagi. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تعلمونهن مما علمكم الله. Dalam kiraan 3, 1, 2, mula. Baik, berhenti. 1, 2, mula. Yes, alhamdulillah. Majoriti bacaan idgham syafawi tuan-tuan dan puan dah betul. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Amin. So itulah dia bacaan, contoh-contoh bacaan hukum idgham syafawi. Baik, sekarang saya buka soalan untuk hukum idgham syafawi. Sekiranya ada soalan. Ustaz, boleh nak tanya ayat yang ketiga tu Ustaz? Okey. Ya ayuhan nasu taquna rabbakumul ladzi. Yang Ustaz bila berhenti Ustaz kata kita nak macam mana kita nak tahu baris bawah atau baris atas Ustaz yang tak ada baris tu? Ittaqu tu. Ya. Okey, yang itu nanti kita akan belajar mungkin dalam sebulan lagi kot. Cuba lihat dalam buku kita ni. Ya. Okay, yang dia berada pada muka surat 124. Ada 5 cara meletakkan baris pada hamzah wasal. Ya, ada 5 cara meletakkan baris pada hamzah wasal. Jadi benda ni depan lagi kan.
Kita sekarang berada pada muka surat Surat 87. 87, 86, 87 kan? Bermasuk ke depan nanti. Mungkin sebulan lagi kot. Okey Ustaz. Boleh ya? Terima Sebab kalau kasih. saya nak terang ni panjang pula. Ya. Tapi muka Terima surat kasih, itulah Ustaz. panduannya. Boleh tengoklah tu. Ada 5 cara meletakkan tanda baris pada hamzah wasal. Boleh Kak ya? Okey Ustaz. Okey, Terima baik. kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada soalan lain lagi tak? Dalam hukum idgham syafawi. Pak Masud ni Tak ada? faham. Okey, kalau tak ada saya nak soal. Biasa kita dengar nama yang lain pada idgham syafawi. Apakah nama idgham itu? Idgham misline. Idgham misline. Itu dia. Biasa kita dengar dalam mana-mana pembelajaran kita ataupun dalam mana-mana kitab tajwid, dia letak atas nama idgham misline. Tetapi saya meletakkan dengan nama idgham syafawi. Sebab bagi saya, dia sangat bersesuaian dengan mim. Bibir. Jadi senang nak ingat. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Kan? Kalau letak idgham misline, kadang-kadang orang terkeliru dengan idgham mutamasilain. Betul kan? Kadang-kadang orang terkeliru dengan idgham mutamasilain. Jadi oleh kerana pengalaman saya mengajar orang banyak sangat keliru, kita faham orang Melayu ni memang suka keliru. Otak dia memang selalu keliru. Okey, maka saya nak mudah faham, nak mudah bagi orang faham, saya letakkan idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Jadi saya pun beritahu, syafawi terbagi 3 beradik. Jadi senang nak ingat, kan? Syafawi terbagi pada 3 beradik, iaitu idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Otak pun senang terima, senang nak amal. Kalau otak susah nak terima, susahlah nak amal. So atas dasar itulah maka saya letakkan dengan nama idgham syafawi, tetapi saya tak letak dengan nama idgham misline. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh kan? Baik, alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi tentang idgham syafawi? Ada dah. Okey, jom kita pergi kepada abang dia. Sorry, adik dia. Abang Ngah. Tadi Abang Long. Ini Abang Ngah ni. Iaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi nombor kodnya adalah nombor 19. Asal nombor 19, dia ikhfa syafawi. Asal ikhfa syafawi, dia nombor 19. Dia dah sinonim. Jangan dipisahkan. Ya? Okey. Ikhfa syafawi artinya sembunyi. Ikhfa tu artinya sembunyi, syafawi tu bibir. Selama ni zaman kita kecil-kecil dulu kita seronok sangat main nyorok-nyorok. Kan? Hari ni kita kabarkan anak kita. Kita pergi rehlah hujung minggu ni kat mana-mana, cakap kat anak-anak kita dengan suami kita. Ya, ataupun cakap dengan isteri dan anak kita. Jom kita main ikhfa nak. Ya, jom kita main ikhfa. Mesti benda pula main ikhfa ni. Main sembunyi-sembunyi. Main nyorok-nyorok. Kan? Tu syafawi apa ni? Ikhfa artinya menyorok ataupun sembunyi. Sembunyi apa? Dia kata sembunyi bibir. Maksudnya menyembunyikan makhraj bibir mim tu. Ya, menyembunyikan makhraj bibir yang ada pada mim. Makhraj bibir mim apa dia? Bibir dirapatkan. Nak sembunyikan dia macam mana? Dibuka sedikit ataupun tidak rapat. Bukan tenganga, dia cuma tak rapat. Ya, soalan sekali lagi, disembunyikan makhraj bibir mim tu, ya, bermaksud bibir makhraj mim pada bibir ialah mim, bibir tu ditutup rapat. Oleh kerana nak disembunyikan makhraj mim tu, maka bibir itu dibuka sedikit. Maknanya tak rapat. Tapi taklah tenganga, dia cuma tak rapat je supaya bunyi mim tu tak jelas. Ya, supaya bunyi mim tu tak jelas. Kenapa bunyi mim tak jelas? Kerana dia dah menyorok. Ya, kerana dia dah sembunyi. Itu maksud dia. Okey, jom kita lihat teori. Berlaku apabila huruf mim berbaris mati, tidak bertanda bertemu dengan huruf ba. Ini dia. Mim tak ada baris, bertemu dengan huruf ba. So mim ni macam mana nak baca?
Mim ni dia kata dengung dua harakat panjang. Bibir tidak rapat. Nampak? Bibir tidak rapat. Kenapa bibir tak rapat? Sebab dah disembunyikan makhraj mim tersebut. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Mungkin ada yang pening tu. Macam mana ni? Kurang jelas Ustaz, boleh terangkan balik Ustaz? Boleh terangkan balik semula ya? Baik. Saya terang balik semula. Yang dimaksudkan sembunyi di sini ialah menyembunyikan makhraj bibir. Kerana mim, makhrajnya adalah makhraj bibir. So kita mesti ingat balik semula apa yang kita dah belajar lebih kurang 2 bulan, 3 bulan lepas tentang makhraj huruf. Sebab itu, silibus saya akan ajar benda yang patut, benda yang awal diawalkan, benda yang tengah ditengahkan, benda yang akhir diakhirkan. Jadi apa yang kita belajar pada awal, tengah sampai akhir, jangan ditinggal. Maksudnya carry forward terus supaya senang nak faham. So, saya ulang sekali lagi, yang diikhfakan ini, yang disembunyikan ini adalah makhraj mim. Makhraj mim di mana? Makhraj mim di bibir. Macam mana makhraj mim itu? Iaitu mim tersebut mesti, bibir tersebut mesti ditutup rapat. Jadi makhraj mim ialah bibir tutup rapat. Contoh, mama. Disebut? Sebut mama. Mama. Ummi. Mama. Sebut ummi. Ummi. Mama. Mama. Ummi. Ummi. Kena rapat ke tidak bibir? Okey, nak tengok betul tidak? Cuba sebut mama, bibir tak rapat. Cuba sebut. Mama. Tak jadi. Cuba sebut ummi, bibir tak rapat. Ummi. Tak jadi. Jadi makhraj mim, bibir mesti rapat. Dia sebut mama. Mama. Ummi. Ummi. Rapat tak bibir tu? Rapat. Yes. Kalau tak rapat dia akan jadi ome. Nampak? Bila rapat barulah mama, ummi. Barulah makhraj mim tu terjadi. Sekarang ini dia nak sembunyikan makhraj mim tersebut. Maksudnya bibir tak rapat. Yang macam saya sebut tadi. Ome. Itu dipanggil bunyi ikhfa kerana disembunyikan makhraj bibir yang ada pada huruf mim tersebut. Ya? Boleh faham dah tu? Oh, insya-Allah. InsyaAllah ya. Itu yang dimaksudkan dengan sembunyi. Bukan hilang. Sembunyi. Nyuruk. Contohlah. Contoh. Saya nak tanya Buaya. Ustaz Zubir ada tak? Ada ke tak Ustaz Zubir ni? Ada. Kalau saya menyuruk belakang ni, Ustaz Zubir ada ke tak? Tak ada. Ada tapi menyuruh. Adalah. Kenapa kata Ustaz Zubir tak ada? Kalau Ustaz Zubir tak ada, dah tak ada dalam studio ni dah. Ustaz Zubir cuba Sembunyi. sekali lagi. Nak bagi faham betul-betul ni. Okey. Sekarang ni Ustaz Zubir ada tak? Ada. Kalau saya menyuruk belakang ni, Ustaz Zubir ada tak? Ada. Ada tapi Ada menyuruh. lah, tapi dia menyuruk. Dia menyuruk. Dia ada tak kat situ? Ada. Dia ada tak dalam studio ni? Ada. Tapi dia buat apa? Menyuruh. Dia menyuruk, dia sembunyi. Itu maksud sembunyi, bukan hilang. Ada beza ya? Sembunyi dengan hilang dua benda yang berbeza. Jadi, yang dikatakan di sini, makhraj mim iaitu bibir rapat tadi, disembunyikan makhrajnya, lalu berlakulah bibir sedikit terbuka supaya nak jadikan dia menyorok ataupun nak jadikan dia sembunyi makhrajnya. Boleh ke? Boleh faham ke? Boleh Ustaz. Alhamdulillah, faham Ustaz. Ya. Nanti tengok balik semula kita punya rakaman video ni. Okey. Lepas itu saya nak tanya pula, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan saya nak tanya. Ustaz tanya. Ya. Ustaz Ustaz tanya. yang tanya. Buat soalan tak pandai.
buat soalan tak pandai, tapi kalau menjawab pandai. Okey. 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 Lepas itu, cara kedua, kita nak tahu bibir tu tak rapat ataupun rapat. Okey, yang dimasukkan tak rapat itu ialah sehelai kertas boleh masuk. Itu masuk tak rapat. Kalau bibir rapat, tak boleh masuk. Kalau tenganga, bukan setakat kertas boleh masuk, lalat pun boleh masuk. Ya, jadi kita tak nak lalat masuk dan kita tak masuk langsung. Tetapi kita nak selai kertas je masuk. Mana bibir tu terbuka sikit je. Ya, bibir tu terbuka sedikit sahaja. Iaitu pada kadar udara dan bunyi keluar dari mulut ni sekedar 20%. 80% lagi udara dan bunyi keluar kot hidung. Yang keluar kot hidung telah namanya dengung. Buat catatan sedikit. Yang di mulut ini keluar 20%, yang di hidung keluar 80%. Buat catatan sikit. Kalau bibir tutup rapat, maka udara dan bunyi keluar kot hidung 100%. Kan? Kalau bibir tutup rapat. Kalau bibir tak tutup rapat, maka udara dan bunyi akan keluar kot mulut lebih kurang 20% dan 80% lagi udara dan bunyi akan keluar kot hidung. Yang keluar kot hidung itulah namanya dengung. Boleh? Boleh Buat Ustaz. catatan. Boleh, Ustaz. Boleh kan? Buat Cuba catatan baca. sikit. Gitu. Cuba baca baru tahu. Betul. Ini teori. Teori ni memanglah benda yang memeningkan. Macam kita belajar ke universiti dulu. Macam itulah. Oh, bergejam-gejam dengar apa kita punya pensyarah cerita sampai ngantuk. Kan? Bila praktikal dalam kerjaya, senang je rupanya. Kan? Okey, jom kita lihat contoh Ustaz. 6 ayat yang diberikan di sini. Ustaz, Ya, saya. maknanya kalau kita rapatkan bibir jadi idham safawi lah ya? Dengung 100% ikut hidung. Kalau rapatkan bibir. Ya. Kalau rapatkan bibir, dia tak jadi idgham. Oh. Sebab di depannya ada huruf ba. Oh. Okay. Kalau rapatkan bibir, dia akan jadi izhar. Izhar. Jelas makhraj dia tu. Jelas bibir tu tertutup. Itu dipanggil izhar. Ya. Tapi Ikhfa udara ni bibir tak jelas tertutup. Maknanya bibir tak rapat. Oh. Tapi udara tetap 100% keluar ke hidung. Kalau ikhfa syafawi, udara keluar ke hidung 80%. Ya, kalau ifak yang betul. Kalau kita rapatkan bibir tu jadi 100%. Keluar 100% ke hidung, itu salah. Itu salah. Itu bacaan izhar. Okey. Ya. Terima kasih Ustaz. Okey. Buat macam inilah lebih kurang gambaran. Nak nampakkan perbezaan kan? Ini udara ya, udara. Idgham syafawi 100% hidung. Ikhfa ni idgham kan? Idgham syafawi. Ikhfa syafawi saya tulis kat sini ya, 80% hidung. Izhar syafawi 100% hidung. Ikhfa syafawi 100 idgham syafawi 100% hidung. Ikhfa syafawi 80% hidung, 20% lagi mulut. Izhar syafawi 100% hidung. So apa beza izhar dengan idgham? Bezanya sini tak dengung, sini dengung 2 harakat. Ini pun dengung 2 harakat. Buatlah sikit catatan. Supaya nampak perbezaan dari segi dengung yang keluar ke hidung tu.
Nampak kan? Ini dengung 2 harakat. Ini dengung tak sampai 2 harakat, 1 harakat je. Ya. Ini dengung bibir rapat tetapi dia lama 2 harakat. Ini dengung bibir rapat tetapi tak sampai 2 harakat. Dia 1 harakat je. Soalan sekali lagi. Okey. Yang ini dengung bibir rapat 100% selama 2 harakat, 2 saat lebih kurang. Yang ini dengung tetapi dia 1 harakat je. Dia tak boleh buat 2 harakat. Okey, tulis dulu. Tak apa, tulis dulu. Sekarang last sekali kan saya gulungkan balik semula. Ya? Boleh ya? Dah tulis dah? Dah Ustaz? Okey, baik. Sebab itu belajar tajwid ni kena belajar makhraj dan sifat huruf dulu. Dah belajar makhraj sifat huruf baru kita faham tentang bunyi makhraj tu, bunyi sifat-sifat tu ya. Kalau kita tak belajar makhraj sifat huruf, pergi kepada bab ni kita dah mula pening nanti. Nampak kan? Okey, baik. Sekarang jom ikut saya baca contoh ni. Okay, ya, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Amantum billah. Cuba. Okey, saya ada dengar. Walaupun saya tak nampak ibu-ibu ayah-ayah saya tak nampak dia tahu. Sebab saya tak buka saya punya Google Meet depan saya ni. Tapi saya dengar suara. Tapi dengan pendengaran suara tu saya dah boleh dengar dah ada yang baca bibir rapat. Sebab bibir rapat dan bibir tak rapat ni 2 bunyi yang berbeza. Cuba tengok. Ini bunyi bibir rapat. Amantum. Itu bunyi dengung bibir rapat. Bunyi dengung bibir tak rapat. Bibir rapat. Bibir tak rapat. Bibir rapat. Dapat dengar tak beza bunyi tu? Dapat. Tak berapa nak jelas ya? Tak berapa nak jelas Ustaz sebab ada bergema tadi. Bergema 2 suara. Bergema suara ya. Rasanya ada peserta punya mic kot. Macam ni lah, macam ni. Semua mutekan suara. Semua sekali mutekan suara. Baru insya-Allah dia tak bergema. Okey ya, dengar sekali lagi. Okey. Bunyi dengung bibir rapat. Amantum. Itu bunyi dengung bibir rapat. Bunyi dengung bibir tak rapat. Amantum. Bunyi bibir rapat. Tum. Bunyi bibir tak rapat. Tum. Bunyi bibir rapat. Tum. Bunyi bibir tak rapat. Tum. Dapat tak bezakan bunyi tu?
Okey, buka mute. Buka Cuba mute. Ustaz. Dapat beza bunyi Ya. tu? Ya, insyaAllah. Yes. Ya. Ataupun kalau ibu ayah rasa nak dapat macam mana rasa bibir ketika bunyi bibir tak rapat tu. Dengung ikhfa ni, ya, macam mana nak tahu rasa bibir tu kalau kita buat dengung ikhfa? Bibir itu akan rasa seperti mana zaman kita kecil-kecil dulu, kita potong straw, lepas tu kita tiup. Kan kita potong tajam straw tu, lepas tu kita tiup. Bibir tu akan rasa bergegar. Bibir kita tu akan rasa bergegar macam kita tiup straw tu. Rasa bibir tu bergegar. Ya, bermaksud kalau bibir tu bergegar macam ini, itulah dengung ikhfa. Tapi kalau bibir tu bergegar dalam keadaan begini, itu bukan dengung ikhfa, itu dengung izhar. Ataupun itu dengung idgham. Soalan sekali lagi. Soalan sekali lagi. Kalau kita buat dengung ikhfa syafawi, berasa dalam keadaan bibir tu tak rapat dan dia bergegar macam ni. Saya tunjuk besar sikit lah, dia bergegar macam ni. Bibir tu akan bergegar macam kita tiup straw. Kan? Dia bergegar. Tetapi kalau bibir tu rapat, dia bergegar juga, tapi bergegar dia macam ni. Dia tak terbuka, dia macam tu. Jadi kalau bergegar macam ni, bergegar yang tidak terbuka-terbuka tu, itu adalah dengung idgham syafawi ataupun dengung izhar syafawi. Tetapi dengung ikhfa syafawi, dia bergegar bibir tu macam tu. Kita buat besar-besar lah, dia bergegar macam tu. Dia bergegar macam tu. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham Ustaz. InsyaAllah lah Ustaz. Maknanya tak faham betul lagi tu. Dia kalau insya-Allah lah Ustaz, adalah tu maknanya tak confident lah tu. Tak apa, pelan-pelan ya. InsyaAllah lama-lama esok boleh ya. Baik, sekarang jom kita baca pula contoh ayat yang kedua. Ja'ahum bil haqq. Saya ulangi sekali lagi. Ja'ahum bil haqq. Satu, dua, mula. Yes. Lebih baik pada yang tadi. Alhamdulillah. Tadi saya dengar bunyi bibir rapat tu. Yang ni dah tak berapa nak dengar dah. Tak tahulah sama ada dia tak baca ke. Ya, ataupun dia dah baca betul. Saya sangka baik dia dah baca betul lah. Okey. Baik, contoh ayat yang ketiga pula. Tarmihim bihijarah. Ulangi sekali lagi. Tarmihim bihijarah. Satu, dua, mula. Yes. Contoh lagi. Rabbuhum bidzambihim. Sekali lagi. Rabbuhum bidzambihim. Satu, dua, mula. Yes, betul. Itu ya. Baik, ayat yang kelima. Qulubuhum Ulangi sekali lagi. Qulubuhum. Satu, dua, mula. Yes, tu dia. Alhamdulillah. Berikutnya ayat ke-6. Yang tawaffakum bil-lail. Sekali lagi. Yang tawaffakum bil-lail. Satu, dua,
Mula. Ya Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Amin, amin, amin. Ya Amin ya Rabbal Alamin. Kebanyakan kita tadi hampir 90% bacaan kita pada dengung ikhfa syafawi dah menjadi betul, ya. Tapi tu ramai-ramailah. Kalau seorang-seorang saya kena tengok bibir masing-masing nanti. Ya. Ngaji seorang-seorang nanti bila periksa nanti. Ya, periksa nanti hari pertama penulisan peperiksaan bertulis. Hari kedua peperiksaan syafawi, kena baca depan saya, berdepan dengan saya baca. Saya nak tengok mulut, kalau dot tu pipi macam mana, kalau mim bibir macam mana. Kalau mim ikhfa syafawi nak tengok bibir rapat ke tak. Boleh ke periksa macam tu? InsyaAllah. Boleh Ustaz? Boleh ke? Boleh. Sebab nak betul kan. Tak sebutkan Confident ni, Ya. Pakai online. Okey, tak apa. InsyaAllah lah, ya. InsyaAllah. Bila periksa nak? Senyap pula dah. Boleh je. Boleh je. Okey. Baik. Belajar tak habis lagi. InsyaAllah. Belajar tak habis lagi. Yelah. Wajar. Okeylah. Terselingan je lah, ya. Okey, jom kita lihat contoh-contoh ayat yang ada mengandungi hukum ikhfa syafawi macam ni. Surah Al-Baqarah ayat 49. Ini contoh Al-Baqarah ayat 33, ada dua tempat, iaitu sama je perkataan dia. Kan? Yang ini Al-Baqarah ayat 76, ada dua tempat, 1, 2. Ini pula surah Al-Baqarah ayat 8 pun ada 1. Kan? Ni. So kalau kita lihat, nampak kan? Mim dia tak ada baris, depannya ada ba baris atas. Ni mim tak ada baris, ba baris bawah. Ni mim tak ada baris, ba baris bawah. Ni mim tak ada baris, ba baris bawah. Mim tak ada baris, ba baris bawah. Ini juga mim tak ada baris, ba baris bawah. Jadi mim tak ada baris ni kalau depannya ada huruf ba, yang paling banyak sekali ba tersebut berbaris di bawah. Yang paling sikit ba tersebut berbaris di atas atau di hadapan. Itu jarang-jarang boleh jumpa. Macam ni ada satu je. Ni ada satu je ba baris atas kan. Yang lain semuanya ba berbaris di bawah. Tak apa, tak penting baris atas, depan, bawah. Yang penting mim tak ada baris bertemu dengan ba, ya. Mim tak ada baris bertemu dengan ba. Satu. Yang kedua, mim dengan ba tu terputus, bermaksud dia berada dalam dua kalimah. Mim dalam kalimah lain, ba dalam kalimah lain. Mim dalam kalimah lain, ba dalam kalimah lain. Mim dalam kalimah lain, ba dalam kalimah lain. Ya, mim dalam perkataan pertama, ba dalam perkataan yang kedua. Itu tanda ikhfa syafawi. Okey? Baik, sekarang saya bacakan dahulu contoh ni, lepas ini Bu Ayah baca, ya. Dengarkan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim. 1, 2, mula. Macam-macam ya. Ini kalau boleh baca mengaji dengan saya seorang-seorang ni, baru saya boleh rotan ni. Sebab
Ada yang tak cukup 2 harkat. Dah khabar 2 harkat, 2 saat lebih kurang. Dia udah buat seharkat je. Jangan buat seharkat, buat 2 harkat. 1. Ada yang baca dekat tasdid sabdu ni berterabur. Ya, ingat tasdid ni bacaannya tersangkut. Ini maksudnya kena masuk balik kelas taktif. Malam ni kelas taktif. Kelas taktif kena betulkan dulu elemen balancing bacaan. Ni elemen balancing bacaan tak betul nak baca tajwid. Berterabur jadinya. Ya. So malam ni bagi yang tak betul lagi elemen balancing bacaan, ikuti kelas malam ni. Okey, saya nak tanda contoh. Wan fi dhalikum bala mir rabbikum azim. Nampak ni? Tasdid dia ada macam tu. Tasdid. Bermaksud bacaannya macam tersangkut. Dengarkan betul-betul. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Tu. Mir rabbikum, jangan mirabbikum. Itu dah kena jangkitan corona al-kaluti. Tu kuman corona al-kaluti. Hati-hati buaya. Jangan dijangkiti kuman apa? Corona al-kaluti. Kuman corona al-kaluti. Sebab kuman corona al-kaluti ni sehingga hari ni belum jumpa lagi dia punya apa tu? Cocok tahu nama Ustaz? Vaksin. Vaksin dia tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi vaksin dia. So hati-hati ya, hati-hati. Baca tu ya, biar smart, baca tu biar steady, tersusun, rapi. Okey? Baik, dengar sekali lagi. Dengung ni okey dah. Tapi kat sini saya dengar berterabur. Okey, next, dengarkan sekali lagi. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. 1, 2, mula. Ya, ada yang okey memang sangat cantik. Tersusun, kemas, rapi. Ada yang tak okey tu. Berterabur lagi kat situ al-kalutinya. Okey, sekejap Ustaz Fadil nak tukar bateri kamera sekejap. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Sekarang mari kita bacakan contoh ayat yang kedua. Dengarkan dahulu bacaan saya. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Berikutnya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Cuba ya. 1, 2, mula. Berhenti cukup.
Wah paling. Weh. Kok sedap dia je. Okey. Qaf dua harakat. La ya empat harakat. Dua harakat. Damu dua harakat. Bi dua harakat. Bi asma empat harakat. Waqaf. Falam dua harakat. Ma empat harakat. Dua harakat. Ba'ahu dua harakat. Bi asma empat harakat. Ihim. Inilah yang membezakan bahasa Arab dengan bahasa wahyu. Kalau kita cakap bahasa Arab, otak kanan saja yang berfungsi. Tetapi kalau kita membaca bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab wahyu, otak kanan dan otak kiri berfungsi. Membaca fungsi otak kanan. Mengira-ngira harkat fungsi otak kiri. So kiri mengira matematik Al-Quran. Matematik Al-Quran tak banyak. Sampai 6 je. Kan? Kita dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni tak sampai 10 je. Tak sampai 10 pun. Sampai 6 je. Maksudnya Allah dah permudahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan otak kiri mengira harakat cuma 2, 4, 5 atau 6. Tak lebih pada 6. Ya? Jadi ibu ayah, nombor-nombor ini yang nampak nombor ni, ini fungsi otak kiri. Ayat-ayat di atas ini fungsi otak kanan. Soalan sekali lagi, ayat di atas ini yang kita baca fungsi otak kanan. Nombor-nombor harakat ini mengira-ngira fungsi otak kiri. Orang yang membaca wahyu Allah, otak kanan dan otak kirinya berjalan sekaligus. Kalau orang itu membaca tanpa bertajwid, bermaksud dia membaca bahasa Arab sahaja, maka bahasa Arab hanya pada otak kanan sahaja. Sebab itu orang yang membaca Al-Quran, yang mengikut SOP-nya betul, kanan dan kirinya berjalan sekaligus, orang itu sangat genius. Orang yang terlatih dalam Al-Quran, otaknya memang sangat genius. Ya, otaknya memang sangat genius. So ibu ayah, jadilah otak genius hasil daripada Al-Quran. Okey ibu ayah ya. Baik, sekali lagi. Dengar dulu saya baca. Dengar dulu ya. Anak betulkan sikit-sikit lagi tu. Okey, dengar. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Berikutnya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Cuba ya. 1, 2, mula. Berhenti jap. 1, 2, mula. Yes, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Masya-Allah. Ya, saya beri markah untuk semua 83. Tinggi tu. B nak masuk B+ dah tu. Kan? 83. Masya-Allah, masya-Allah. Masuk perisa lulus ni.
Tapi kalau baca InsyaAllah. seorang-seorang tak tahu lagi lah. Amin. Itu markah ramai-ramai. Kalau markah seorang-seorang tak pasti lagi. Tak apa ya. Kita masih belajar. Okey, jom. Berikutnya contoh ayat yang ketiga. Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih. Soalannya sekali lagi ya. Wakaf dekat ni. Kum. Ini wakaf kat sini. Bila nak sambung bacaan tak perlu patah balik dah. Kalau nak patah balik boleh kan ambil pada bima fatahallah, takut nafas tak sampai. Oleh kerana kita masih kari, takut kalau kita patah nanti nafas tak sampai, sambung je lah kata sendiri. Li tu kata sendiri. Li yuhaju ya. Okey, dengar sekali lagi. Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih. Boleh bayar ya. 1, 2, mula. Satu, dua, mula. Yes, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Alhamdulillah. Cuma ada sikit je. Ada yang tak perasan. Okey, cuba lihat ni. Ni hukum apa? Mat apa? Dah belajar dah ni? Ya. Kalimi musaqqal. Tanwin tu benda. Mat kalimi Khafaf. Mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal. Apa tanda mat lazim kalimi musaqqal? Alif yang ada bulu kening bertemu dengan syaddah. Alif atau waw yang ada bulu kening, ya tak ada ya. Alif atau waw yang ada bulu kening, depannya huruf bertasydid, depannya huruf bersabdu. Senang je. Nak ringkas lagi senang. Bulu kening, depannya ada huruf bersabdu. Bapak senangnya. Bulu kening, depannya ada huruf bertasydid. Jadi yang ada bulu kening itu mesti dipanjangkan sepanjang 6 harkat. Okey, cuba sekali lagi ambil pada liyuha ya, dengar. Liyuhajjukum bih. 1, 2, mula. Yes, tu dia. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang contoh bacaan ayat keempat. Man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. 1, 2, mula.
Mula. وما Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah ya Rabb, Allah yubarik alaikum. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi ibu ayah nak mengaji ni hati kena sentiasa damping dengan Allah. Hati kena sentiasa berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikat hati ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ayat yang kita baca ni adalah kalamullah yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Namun dia tetap kalamullah. Oleh kerana dia kalamullah, maka kita sebagai hamba sebenarnya tak layak. Tetapi oleh kerana umat Nabi Muhammad mendapat syafaat Nabi, kita ni boleh baca Quran ni ya, bukan kerana lidah kita, bukan kerana otak kita, bukan kerana hati kita. Kita boleh baca Al-Quran ni kerana syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu cuba baca sejarah. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud tak pernah baca Injil, tak boleh baca Injil, tak boleh baca Zabur, tak boleh baca Taurat. Yang boleh baca Nabi dan Rasul itu sahaja dan beberapa orang pendetanya sahaja. Manusia biasa no entry tak boleh baca. Tetapi Al-Quran berbeza. Mukjizat nombor satu ni Allah beri special kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah iktiraf umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang terbaik, seperti berbunyi ayat Al-Quran yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang aku ukhrijat, keluarkan di kalangan umat-umat yang ada. Ibu ayah. Oleh kerana itu, kita kena banyak berselawat, berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kalau kita tak selawat dalam solat, solat kita tak sah. Mengapa Allah tetapkan syariat begitu? Kerana Allah perintah umat Nabi Muhammad supaya berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara banyakkan berselawat. Nampak kan? Jadi setiap kali kita baca Quran, harus kita ingat apa yang kita nak bacakan ini sedang kita persembahkan kepada Allah. Bukan persembah pada Ustaz Zubir, no. No, Ustaz Zubir sekadar nak dengar, nak baiki je. Tapi yang kita nak baca ni ialah kita nak persembahkan bacaan kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan didengarkan juga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Ya, ibu ayah ya. Baik, alhamdulillah. Secara keseluruhannya saya beri markah kita pada pagi ini daripada hukum idgham syafawi tadi sehingga hukum ikhfa syafawi ini saya beri markah keseluruhan 80. Alhamdulillah. Amin. Syukur ya. Alhamdulillah. Syukur, amin. Ada lagi tak? Ada sikit lagi. Jom kita pergi kepada adik cunya. Jom. Nama adik cu ni ialah Izhar Syafawi. Balongnya nama idgham syafawi. Abang ngahnya nama ikhfa syafawi. Adik cunya nama Izhar Syafawi. Jadi esok kalau kita nak dapat anak, contoh baru kahwin, ya, kalau dapat 3 orang anak, bolehlah letak nama anak pertama idgham syafawi. Anak kedua ikhfa syafawi. Anak ketiga Izhar Syafawi. Ada yang cakap ni saya dengar ni. Koma dah expired dah Ustaz. Yalah, kalau expired tak apa. Nanti anak kahwin bubuh nama cucu. Bubuh nama cucu. Idgham Syafawi, ikhfa Syafawi dan Izhar Syafawi. Ngapa awak letak nama cucu awak gitu? Kau nak ingat ke hukum tajwid Ustaz Zubir khabar tu? Ya, contoh. Okey, baik, jom. Berikutnya, Izhar Syafawi. Izhar Syafawi nombor kodnya adalah nombor 20. Asal nombor 20, Izhar Syafawi lah tu. Asal Izhar Syafawi, nombor 20 lah tu. Dia jangan dipisahkan. Okay? Izhar artinya jelas. Syafawi artinya bibir. Maksudnya, makhraj bibir tu jelas. Bibir tu tutup rapat.
Jelas bibir tu tutup rapat. Maksudnya makhraj mim tersebut sangat jelas. Tidak tersembunyi langsung. Kalau sembunyi, bibir tu terbuka sedikit. Kalau tak sembunyi, bibir tu rapat betul-betul. Nampak kan? Itu dipanggil jelas. Baik, jom kita lihat kotak teori. Berlaku apabila huruf mim berbaris mati bertemu dengan 26 huruf hijaiyah. Kecuali jangan bertemu dengan mim dan jangan bertemu dengan ba. Kerana kalau bertemu mim, itu abang long dia punya, iaitu idgham syafawi. Kalau bertemu dengan ba, itu abang ngah dia punya, iaitu ikhfa syafawi. Seperti dalam kotak tanda ni, mim mati dia ada baris mati. Kalau abang long idgham syafawi, mim mati dia tak ada baris mati. Abang ngah pun mim mati tak ada baris mati. Tapi adik cu ni, mim mati dia ada baris mati. Dan dialah pemilik harta ayah dia yang paling banyak. Kan? Idgham syafawi ayah dia beri satu je, mim. Abang ngah ikhfa syafawi ayah dia beri satu je, ba. Tapi oleh kerana dia sayang sangat ke anak-anak bongsu dia ni, adik cu dia ni, anak bongsu dia, dia beri pada anak dia yang bongsu ni 26 huruf. Jadi esok nak periksa pun senang, ingat. Ba, mim, ba, 26. Kan? Mim, ba, 26. 26 tu apa? Selain pada mim dengan ba lah. Kan? Senang otak kita nak ingat. Betul kan? Okay, macam mana nak bacanya? Mim yang berbaris mati ini, jelaskan bunyi mim mati tanpa dengung. Bermaksud, kita tutup bibir rapat selama satu harakat saja. Jangan buat dua harakat. Sebab mim ni, dia mesti ada dengungnya. Tinggal lagi nak bezakan dengung yang mesti dikendaki dalam ikhfa ataupun dengung izhar ialah bezanya cuma dengung ikhfa syafawi 2 harakat. Tetapi dengung izhar syafawi 1 harakat sahaja. Contoh dalam suratul Fatihah. Semua waqaf mim tersebut mesti didengungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengunglah tu. Tapi 1 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengunglah tu. Tapi dengung nun tu 1 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengunglah tu. Dengung mim berbaris, yang dibaca dengan baris mati itu 1 harakat. Maliki Yaumiddin. Dengung nun 1 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengung 1 harakat pada nun. Ihdinas siratal mustaqim. Dengung pada mim tu 1 harakat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dengung pada mim tu 1 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dengung pada nun tu 1 harakat. Itu dengung juga. Ingat ya, dengung mim dan nun tu. Mim dan nun di 2 huruf tu adalah 2 huruf dengung. Tinggal lagi. Kalau di ikhfa syafawi, dia mesti lama 2 harakat. Kalau izhar syafawi, dia cuma satu harakat. Bila 1 harakat, dia tidak dikira sebagai dengung yang dikendaki oleh ikhfa. Boleh boya? Boleh ya? Ikhfa syafawi ni senang je. Tak susah langsung. Ya. Keknya dia terbagi kepada 2. Iaitu sama ada dalam 1 kalimah ataupun 2 kalimah. Yang ni mim mati bertemu dengan ta dalam 1 kalimah. Ini mim mati bertemu dengan ta dalam 2 kalimah. Ini mim mati bertemu dengan sa dalam 2 kalimah. Ini di dalam 2 kalimah juga. Ini mim mati bertemu dengan ha dalam 1 kalimah. Ini dalam 2 kalimah. Ini mim mati bertemu dengan dal dalam 1 kalimah. Ini mim mati bertemu dengan dal dalam 2 kalimah. 1 kalimah, 2 kalimah. 1 kalimah, 2 kalimah. 1 kalimah, 2 kalimah. Apa beza 1 kalimah dengan 2 kalimah? Cuba Ibu Ayah tengok. Rapat dan jarak. Rapat dan jarak. 1 kalimah dia Rapat. rapat ataupun bersambung. 2 kalimah Jarak. dia jarak ataupun terputus hurufnya kan.
Tu. Jadi satu kalimah, dua kalimah ni tak penting. Tak penting sangat. Ya? Yang penting ibu ayah nak kenal Izhar Syafawi pertama sekali, apa ibu ayah kena cam? Mim mati bertemu dengan 26 huruf hijaiyah kecuali ba Itu dan pun mim. boleh, tapi yang itu panjang sangat. Yang kita nak kenal Izhar Syafawi yang paling senang, ringkas je. Apa dia? Mim mati. Selain Mim dia selain ada baris. ba dengan mim. Tak. Itu pun panjang. Pendek ni je. Mati. Mim dia ada baris mati. Asal mim ada baris mati je, tak ada benda lain lah tu. Pasti, confirm, wajib Izhar Syafawi. Itu paling senang. Paling senang dah tu, tak payah pening-pening kepala. Senang. Kan? Asal jumpa je mim baris mati, dah pasti itu Izhar Syafawi. Cik sebut. Asal. Cik sebut. Asal. Asal. Mim baris mati, itu Izhar Syafawi lah tu. Ya, saya kadang-kadang yang suka buat begitu sebab nak bagi ibu ayah ingat sampai mati. Ya, asal. Mana diingat Ustaz Zubir sebut asal. Asal itu Izhar Syafawi. Ya. Asal mim baris mati, tak ada benda lain lah tu. Dah confirm itu Izhar Syafawi. Jadi tak perlu ingat mim mati dengan ba, mim mati dengan ta, tak payah ingat. Tapi kalau ingat pun bagus juga kan. Tapi al-maklum kita kebanyakan dah berumur, ya. Fail ni dah banyak penuh kan. Macam-macam fail ada. Fail dapur, fail masakan, fail baju, fail bilik, fail kereta, fail rumah, macam-macam fail ada. Penuh dah fail tu. Kan? Jadi malah nak mikir susah-susah sangat. Jadi kalau tak nak fikir susah-susah, senang saja. Asal mim berbaris mati, tak ada lain lah tu. Confirm dia Izhar Syafawi. Okey, jom kita lihat pada ayat yang diberikan di bawah ni. Ustaz. Nampak Ustaz. kan? Ni mim mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah sebab dia bercantum, mim dengan ya bercantum. Ini mim mati bertemu dengan lam dalam dua kalimah kerana mim dengan lam tak bercantum. Ini mim mati bertemu dengan wa dalam dua kalimah kerana mim dengan wa tak bercantum. Ini mim mati bertemu dengan fa dalam satu kalimah kerana mim dengan fa tak bercantum. Ini dua kalimah, mim mati bertemu dengan hamzah. Ini dua kalimah, dua kalimah, dua kalimah, dua kalimah. Dua kalimah, ini satu kalimah. Sebab mim dengan ain dia bercantum. Satu kalimah. Ini dua kalimah. Jadi dua kalimah, satu kalimah tak penting. Ya. Yang penting ibu ayah nampak je mim baris mati, dah confirm itu izhar. Bila izhar, jangan didengungkan dua harakat. Sekedar satu harakat sahaja cukup. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summun bukmun umyun. Nampak? Jangan yun. Jangan panjang dua harakat. Satu je cukup. Yun fahum la fahum la yarji'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Ya ini tak payah baca pun tak apa. Sebab saya tahu ibu ayah baca dah betul. Sebab Izzah Syafawi ni tak susah. Yang keduanya, sebab dah penat. Dekat-dekat 2 jam lebih. Tak henti-henti ustaz tu bercakap dekat 2 jam. Dah berasa dah penatnya. Okey, setakat ni ibu ayah, ada apa soalan tak tentang Izzah Syafawi? Ustaz. Ya. Tadi Ustaz kata asal min baris mati Izzah Syafawi. Boleh tak saya sambung? Okey. Kalau min tanpa baris, tanpa tanda, yang bertemu dengan ba ifak Syafawi, dan yang bertemu dengan sabdu idham Syafawi. Yes, betul. Betul. Alhamdulillah. Sahih. Yes, tepat kena- sekali. Dia kena Betul, Kak. betulkan file Ustaz. Ya, Baik, betul. Betul. Sangat-sangat sahih. Ni. Mim tak ada baris mati, bertemu bersabdu. Idgham Syafawi. Mim tak ada baris mati, bertemu dengan empat. Huruf ba, ikhfa Syafawi. Mim yang ada baris mati, asal ada baris mati, maka izhar Syafawi. Kan? Ni peta minda yang paling senang sekali macam yang Kak sebut tadi. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Allah yubarik alaik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Dah faham dah tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada soalan lain lagi? Tak ada dah ya? Saya nampak dah penat belaka dah tu. Penat. Nak duduk. Matu. Tumit dah ke matu. Apa orang panggil apa? Punggung pun dah rasa kebas dah tu. Tak apalah. Untuk hari ni, kita sampai di situ saja dahulu. Maknanya hari ini belajar teori je. Besok kita nak praktikal. Kita akan cari semua hukum-hukum ni dalam ayat yang kita baca besok. Boleh ya? Boleh ya, Bu Ayah ya? Okeylah, saya nak tutup dah. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Baik, penat dah tu, saya faham. Okey, baiklah. Itu Ibu Ayah, setakat ini saja untuk hari ini. Hari ini kita betul-betul belajar teori. InsyaAllah besok kita banyakkan praktikal. Apa yang kita dah simpan dalam otak teori ini, besok kita nak luahkan pada lidah kita pula. Dari akal, diturun ke hati, hati akan memutuskan supaya lidah menyebut dengan betul. Ya, dari akal, diturun ke hati, akan dia berfikir betul ke salah, betul ke salah. Yang memutuskan tindakan, yang memutuskan adalah hati. So hati ni akan putuskan supaya lidah kita dapat baca dengan betul. Ini besok insyaAllah ya. Kali bayar, ampun maaf saya pohon di atas kekhilafan, kesalahan, kelemahan apa-apa daripada saya. Ampun maaf banyak. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita jumpa lagi pada pagi besok insyaAllah. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama.